Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk untuk hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang pertama dalam buku teks, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pengurnia hidayah. Ini boleh faham tajuk tu. Sini ada ayat surah Ali Imran ayat 8. Saya share di sini. Surah Ali Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, tadi tu surah Ali Imran ayat 8. Kamu boleh baca secara bertajwid di tempat masing-masing. Dan ayat ni merupakan ayat hafazan yang perlu dihafal untuk setiap murid. Maksudnya di sini, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk, iaitu hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pemberi. Kalau kamu perasan, doa ni, ayat Quran ni, biasa digunakan dalam doa selepas sembahyang. Dan doa ni sangat baik untuk diamalkan, tidak kira waktu. Sebab doa ni untuk menetapkan hati kita sentiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisari ayat ada 5. Yang pertama di sini, umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Semua kita ni wajib sentiasa berdoa untuk ditetapkan hati kita berada dalam hidayah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hambanya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Allah tidak pilih kasih. Dia akan bagi kepada setiap hambanya dalam berbagai bentuklah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Bukan milik Nabi, bukan milik sesiapa, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang maksum tu pun tidak boleh bagi hidayah sama orang yang didakwah. Yang Nabi dakwah sama orang-orang Arab dahulu, sedangkan bapa saudara Nabi pun sampai meninggal tidak mendapat hidayah daripada Allah untuk memeluk Islam. Yang kelima, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Kita ni, biarpun kita lahir dalam Islam, tapi belum tentu lagi kita ni akan meninggal dalam Islam. Oleh itu kita mesti sentiasa berdoa. Amalkan doa ni, ayat 8 surah Al Imran ni, untuk kita tetap berada dalam landasan iman. Pengajaran ayat yang kita boleh dapat daripada surah Al Imran ayat 8 ni, yang pertama, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah. Macam mana kita mau dapat? Dengan cara berdoa. Sentiasa berdoa untuk kita dapat hidayah Allah, jadi hamba yang bertakwa dan
Seterusnya kita hendaklah sentiasa berdoa supaya kita ni kekal berada di jalan yang benar, tidak terpesong. Okey, ini latihan. Latihan yang perlu kamu buat ada 2 soalan saja. Yang pertama, huraikan 3 intisari ayat daripada surah Al-Imran, ayat 8. Dan yang kedua, bagaimanakah anda membudayakan amalan berdoa dalam kehidupan anda sebagai seorang murid? Soalan ni merupakan soalan kebat dan kamu perlu jawab mengikut pendapat kamu masing-masing lah. Macam mana kamu amalkan amalan berdoa dalam kehidupan kamu. Okay? Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Dan jangan lupa baca dan hafal ayat 8 surah Al-Imran. Okay? Pendek saja tu boleh, rasanya semua boleh hafal. Nanti saya akan tasmik. Okay, sekian, terima kasih.